Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum kepada semua sahabat-sahabat satu Malaysia, satu dunia. Okay, hari ini saya nak berkongsi kepada sahabat-sahabat. Semalam saya dalam pukul 10 lebih macam tu sahabat-sahabat, saya ada pergi ke makam 7. Makam 7 Sayong, area Kota Tinggi sahabat-sahabat. Okay. Bila saya dekat sana, bila saya sampai je dekat sana, ada satu kereta helak dan ada dua orang lelaki dan perempuan duduk dekat dalam dalam pondok makam tu sahabat-sahabat. Saya tak tahu dia orang buat apa. Saya tak ambil tahu pun. Yang saya tahu, saya nak buat video. Saya nak ke makam yang dekat bakangnya reban ayam tu sahabat-sahabat. Tapi saya letak motor dekat itulah makam, tak salah saya lah sahabat-sahabat, makam tu makam Bomoh Sultan Johor sahabat-sahabat. Kalau tak salah saya lah. Saya parking motor dekat situ. Datangnya satu orang pakcik, seorang pakcik ni datang. Mula-mula dia tanya saya, kamu ni dari mana? Dia tanya saya. Saya jawab, saya dari Bandar Tergara. Cik, Bandar Tergara dekat mana? Rumah tu dekat mana Bandar Tergara tu? Saya jawab, dekat Panglima cik. Dekat Panglima. Jadi lepas tu pakcik tu tanya saya, kau datang sini untuk apa? Nak buat apa ni datang sini kan? Saya cakap lah, saya datang sini cuma nak buat pararoma cik. Apa benda tu pararoma tu kan? Apa benda pararoma tu? Saya jawab balik lah, pararoma ni cuma macam dia cakap juga sahabat-sahabat, apa benda pararoma ni kan? Untuk masuk dalam WhatsApp ke, masuk apa viral tu ke? Saya cakap, ya cik, cuma saya masuk kat YouTube, saya ceritakan soal sedarah lah sahabat-sahabat kan. Sebab dekat makam 7 tu, sedarah Sultan Johor ataupun Panglima Sultan Johor banyak sahabat-sahabat dekat situ. Si Badang, cerita si Badang yang makan mutah jin dekat sungai Sayong, sungai makam 7 tu pun ada dekat situ sahabat-sahabat. Dah betul tak betul tu saya tak pastilah sahabat-sahabat. Cuma saya pun dengar-dengar cerita, jadi saya pun nak ke sana lah sahabat-sahabat. Dalam masa yang sama, niat saya tu saya nak membetulkan sahabat-sahabat. Saya nak membetulkan sebab sebelum ni pun saya ada buat video sahabat-sahabat. Saya buat video paranormal dekat situ. Saya seorang-seorang, tak ada teman langsung pun. Saya pergi pun seorang-seorang, saya buat video pun seorang-seorang, tak ada teman. Lepas tu ada benda yang saya rasa tak puas hati. Apa yang saya sampaikan tu belum cukup sempurna sahabat-sahabat. Jadi saya pergi tu, saya nak sempurnakan balik sahabat-sahabat. Apa yang saya sampaikan sebelum ni tak betul, yang salah, jadi saya nak ngebetulkan lah sahabat-sahabat. Lepas tu datangnya pakcik tu, dia cakap, oh kalau kau niat kau datang sini untuk tu, lebih baik kau balik. Saya dah terkejut lah sahabat-sahabat. Kenapa pula orang tua ni tiba-tiba halau aku balik kan? Selama ni aku datang sini buat paranormal ke, buat jati diri ke, ataupun jalan-jalan ke, buat Fatihah, baca sedekah ke Fatihah ke apa kat situ, tak ada masalah pun. Datang orang tua ni tiba-tiba halau saya sahabat-sahabat. Halau balik lah.
Lepas tu dia kata dia dekat situ orang lama sahabat-sahabat. Saya tak pastilah lama dekat mana tu sahabat-sahabat. Mungkin kemungkinan lah sahabat-sahabat pakcik ni ada kebun dekat situ. Mungkin dia orang lama dekat situ lah. Tapi bukan dalam kubur makam 7 tu sahabat-sahabat. Mungkin dia ada kebun kat area di situ. Sebab tu dia kata dia orang lama sahabat-sahabat. Lepas tu selama ni saya pernah pergi sana buat paranormal ataupun buat jati diri ke apa kan. Tak pernah pula saya nampak patang hidung orang tua tu kan. Tapi tiba-tiba dia cakap dia orang lama, tak apalah, kita layan je lah sahabat-sahabat Kita layan je orang tua macam tu. Kalau kita cakap lebih-lebih pun bukan dia faham benda-benda macam ni sahabat-sahabat. Nanti dia cakap kita pula yang biadab kan. Jadi saya pun teruslah jawab, minta maaf lah cik, saya datang sini cuma nak buat video. Tapi kalau cik kata tak boleh, cik rasa terusik ataupun cik rasa berganggu, saya baliklah. Terus dia jawab, memang terusik pun, angkat kaki balik. Saya orang tua ni. Ya sahabat-sahabat, kita darah muda sahabat-sahabat kan. Tapi yalah, kita sangka baik je lah sahabat-sahabat. Lepas tu dia cakap apa, sebab orang-orang macam korang ni lah, orang-orang macam korang ni datang buat benda yang tak, atau benda yang bukan-bukan ni. Sebab ni lah puncanya babi, monyet mengamuk tak tentu pasal. Saya dah tak kenapa orang tua ni tiba-tiba kan babi, monyet mengamuk tak tentu pasal. Sebab kita buat video pergi mana-mana makam, sedekahkan Fatihah kat makam tu kan. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosa orang yang dalam kubur tu, bersihkan makam-makam raja dekat situ. Itu pun jadi sebab ke babi dengan monyet mengamuk? Tu saya rasa macam orang tua ni betul tak betul ni kata kan. Tapi yelah, kita tak nak gaduh kan. Kalau saya cakap lebih-lebih pun nanti memanjangan sahabat-sahabat, dia akan jadi gaduh nanti. Jadi baik kita angkat kaki, tarik diri. Itulah yang lebih terbaik sahabat-sahabat. Okay sahabat-sahabat, dekat makam 7 tu sahabat-sahabat, makam 7 dia ada, tak salah saya, dia ada 7 tempat makam dia. Yang depan sekali, yang dekat pintu pagar tu, itu orang panggil makam 12. Yang depan sikit makam 1, sebab dia ada satu kubur je. Yang belah kanan ke kiri saya confuse sikit kanan kiri ni sahabat-sahabat. Kanan kiri sahabat-sahabat, belah kiri kiri. Belah kiri tu dia ada berapa kubur yang tu saya tak berapa ingat. Yang lain-lain pun saya tak berapa ingat tu makam berapa. Tapi dia ada nama-nama dia sahabat-sahabat. Yang dekat belakang sekali tu makam 2, sebab dia ada 2 kubur. Yang dekat makam yang dekat bomo tadi ataupun dukun tadi, dukun istana tu, bomo istana, yang tu pun saya tak ingat. Tu orang panggil makam berapa, saya tak ingat. Itu adalah makam-makam pahlawan-pahlawan, panglima-panglima raja. Panglima-panglima raja Sultan Johor. Raja Melayu Sultan Johor. Sahabat-sahabat. Dan di situ juga adanya cerita yang ada batu gajah. Dekat kawasan-kawasan tu jugalah, kawasan makam tu ada batu gajah, ada cerita soal badang, soal batu kapur. Kalau sahabat-sahabat nak tahu
tiap batu risan yang ada dekat makam tu semuanya batu, dia macam batu karang sahabat-sahabat. Dia macam batu karang. Yang kecil-kecil tu lah macam batu karang je. Kalau yang besar tu dia ada macam ada tulisan-tulisan. Itu mungkin dari raja-raja dulu punya ukil-ukil lah. Ukil tulisan lah. Tu dari raja-raja dulu, saya tak tahu. Masa first saya sampai, saya datang dekat makam 7 Sayong, area Kota Tinggi tu, batu-batu tu belum dicat sahabat-sahabat. Batu tu masih batu yang belum ada apa-apa warna sahabat-sahabat. Belum dicat lagi. Kotor, hitam, coklat, semua ada. Putih, tompok putih apa semua. Semua ada warna dia. Lengkap sahabat-sahabat. Tapi sekarang dah ada orang yang tolong cat kan. Dah cantik lah. Memang cantik sahabat-sahabat. Kalau pergi kita pergi serkakan Fatihah ke apa kat sana, memang dah cantik lah. Dah bersih. Masa saya datang tu pokok mak ai. Kita nak masuk pun ngeri sahabat-sahabat. Rumput lalang dia saja dah boleh sama tinggi dengan saya. Tu masa mula-mula saya datang masuk makam 7 tu. Memang tak ada siapa-siapa lagi yang duduk jaga kat situ. Lepas dari tu tak lama ada satu Pak Haji dari Endon jaga makam tu. Dia bersihkan sikit-sikit. Yang mana yang kotor tu dia bersihkan. Ya biasalah orang tua kan, tak berapa nak kuat sangat. Dia buat sikit-sikit je lah. Bila Pak Haji tu balik, pindah pergi ke Muar. Pak Haji tu pergi ke Muar. Saya ada nombor phone dia sahabat-sahabat. Pak Haji tu pergi ke Muar. Tak lama saya telefon orang tua tu, dia dah ada dekat Endon. Dia dah balik kat Endon sebab dia dah sakit. Dia sakit jantung dengan kencing manis sahabat-sahabat. Lepas tu lama sahabat-sahabat, lama sangat-sangat. Sangat-sangat lama. Makam tu terbiar. Datangnya satu brother ni dia kata dia kerja. Dia duduk kat makam tu, dia bersih-bersihkan kat makam tu. Dia kerjalah. Dan kerja dia tu ada sekarang ni dah ada orang tanam jagung apa semua sahabat-sahabat. Jadi mungkin dia kerja dekat situ lah. Dalam masa yang sama dia tolong bersihkan sahabat-sahabat. Alhamdulillah lah ada yang tukang bersihkan kan. Cuma yang saya confuse sekarang, apa maksud pakcik tadi tu? Apa orang kata, memang saya tak faham apa maksud pakcik tu sebenarnya. Sebab saya buat video, sebab itulah babi dengan monyet tadi mengamuk tak tentu pasal. Saya tak tahu apa maksud dia. Saya tak faham. Cuma saya cakap minta maaf lah cik. Saya minta maaf lah. Saya memang banyakkan minta maaf je. Semalam memang saya banyak minta maaf. Dia seboleh-boleh nak salahkan saya. Dia siap cakap apa? Cuba engkau, saya pergi kat tempat engkau, lepas tu saya buat macam mana engkau buat sekarang ni. Apa perasaan engkau? Saya tahu perasaan saya. Perasaan saya biasa je lah kan. Saya punya perasaan biasa je lah sikit. Sebab bukan orang tu buat tak elok pun. Orang tu buat video je. Bukan dia kacau saya pun. Dia tak kacau saya. Biarlah dia nak buat video pun, biarlah. Sebab dia tak kacau saya kan. Buat apa saya nak marah? Saya tak perlu marah. Dia tak boleh. Salah lah. Mana boleh? Kata orang tua ni tak betul lah ni aku kata kan. Hati panas je. Tapi sabar je kata. InsyaAllah lah sahabat-sahabat. Kalau masa tu ada 2 orang. Orang tua tu dengan tak tahu lagi seorang tu siapa, anak dia ke siapa tu saya tak tahu. Kalau kata berlaku gaduh pun, InsyaAllah sahabat-sahabat, saya takkan undur. Tapi ya kita fikir balik, sejauh mana kan.
sejauh mana. Baik aku balik daya aku bergaduh, baik balik lagi bagus kan. Kurang-kurangnya kita jauhkan dari kita bergaduh. Biasalah sahabat-sahabat, hati orang muda. Lepas tu dalam perjalanan saya balik, saya duk fikir, kat mana aku nak buat video ni kan. Nak buat video paranormal ni kat mana ni. Dekat makam tak boleh. Saya terfikir rupanya ada satu tempat, dia kelang lah, kelang tinggal. Nak cakap kelang bukan kelang, nak cakap rumah bukan rumah. Lebih kurang macam tu lah. Sebab kalau dari luar, kita akan nampak macam rumah, macam rumah banglo sahabat-sahabat. Tapi bila masuk baru kita nampak macam kelang. Saya elok situ pun satu hal pula tu sahabat-sahabat. Pun satu hal juga. Saya dah masuk dah elok dah. Dah pasang kamera, dah pakai lampu, dah buka lampu suluh apa semua kan. Sekali pusing, saya terpusing luar tu. Saya terpusing kat luar, dah tengok apa keadaan dekat luar, apa semua. Sekali saya nak masuk, ya Allah, siapa yang rajin sangat tak tahu. Terlebih rajin agaknya. Pintu tu, selama ni saya boleh nak masuk, boleh naik atas tau. Boleh duduk kat atas tu. Kat atas tu memang ada tempat dia. Memang agak angker sikit lah kawasan tu. Pintu kat bawah tu dia dah tutup. Dia tutup, dia paku, siap paku X. Papan tu dia paku X macam tu sahabat-sahabat. Tak bagi orang masuk. Berangin dia. Apa dah masalah dia orang pun saya tak faham lah. Ada niat saya ni nak buat video je sahabat-sahabat. Niat saya nak buat video, nak berhiburkan sahabat-sahabat. Dalam masa yang sama, saya nak kuatkan kat sini sahabat-sahabat. Saya nak kuatkan kat sini. Saya nak tengok hati saya ni boleh pegang dekat mana. Tapi insyaAllah, Alhamdulillah selama ni saya masih boleh pegang lagi dekat Maha Kuasa, Maha Pencipta. Saya boleh pegang lagi. Saya tak takut dengan hantu setan jin ni. Kalau saya takut, makam tu saya tak pergi seorang-seorang sahabat-sahabat. Lepas tu, tak apalah. Tengok keadaan pun tak boleh nak balik. Tak boleh nak masuk apa semua. Jadi saya balik. Itu je lah cerita yang saya nak kongsi kepada sahabat-sahabat. Kalau soal pakcik tu, kalau ada sahabat-sahabat pergi sana, kalau terjumpa dengan pakcik tu, kalau pakcik tu ada soal yang pelik-pelik, kalau pakcik tu suruh balik, balik je lah sahabat-sahabat. Tak payah nak marah-marah, tak payah nak gaduh-gaduh sahabat-sahabat. Balik je. Buat apa nak gaduh-gaduh, ngebazir je. Kita terangkan A sampai Z pun dia tak akan faham sahabat-sahabat. Dia tak akan faham. Kita, sebab orang yalah dia orang tua. Umur dia pun dalam, saya tengok dalam 60 lebih macam tu lah sahabat-sahabat. Dia pun tak nak cakap kuat lagi lah. Dia masih kuat lagi lah. Boleh bergerak, boleh bawa motor lagi kan. Tapi daya fikiran dia, dia tak macam zaman kita, macam mana kita ni sahabat-sahabat. Mungkin kita boleh fikir jauh sebab kita dudukkan zaman kita. Pakcik tadi, dia masih ada ke zaman dia. Dia tak duduk kat zaman kita. Dia ada kat zaman dia. Mungkin dia ada kat zaman bujang dia. Sahabat-sahabat, kita zaman kita dengan benda yang canggih ni lah. Alat-alat yang canggih. Zaman dia tak ada. Jadi kita faham-faham sendiri lah Jadi kalau sahabat-sahabat ada pergi sana, kalau terjumpa dengan pakcik tu, kalau boleh elak, kita elak. Sahabat-sahabat elak. Tapi kalau tak boleh elak, tarik diri balik. Lebih bagus sahabat-sahabat. Betulan saya dah buat rakaman video ni sahabat-sahabat semalam. Bukan semalam, kemarinnya ada sahabat saya WhatsApp, dia tanya soal mata batin. Saya memang tak jawab dekat dia soal mata batin tu apa. Sekarang ni saya nak
jawab lagi sekali untuk dia lebih faham. Okay, mata batin ni senang je. Mata batin ni, kalau hari raya, kita selalu ucapkan minta maaf kepada orang tua kita. Kita ucapkan apa? Maaf zahir dan batin. Zahir tu benda yang nampak, sahabat-sahabat. Benda yang nampak. Tapi batin, benda yang tak nampak. Okay, macam ni sahabat-sahabat. Contoh dia, apa yang sahabat-sahabat nampak saya, tengok saya ni zahir saya sahabat-sahabat. Dasar saya, wujud saya. Yang sahabat-sahabat nampak ni zahir, benda yang nampak. Roh saya, suara saya, fikiran saya, sahabat-sahabat nampak tak? Tak nampak kan? Itulah batin. Itulah gaib. Sahabat-sahabat, benda yang gaib, benda yang tak nampak, itulah dikatakan batin. Mata batin, mata yang boleh nampak, benda yang tak boleh nampak, gunakan mata zahir. Mata zahir tak boleh nampak apa yang mata batin boleh nampak. Contoh, sekarang sahabat-sahabat tengok saya, ni zahir. Yang sahabat-sahabat nampak ni hanyalah mata zahir sahabat-sahabat yang nampak saya. Tapi kalau sahabat-sahabat gunakan mata batin, kemungkinan sahabat-sahabat akan nampak sebelah saya ni siapa. Ada teman tak? Itulah mata batin sahabat-sahabat. Itulah mata batin. Sahabat-sahabat, cara nak mengaktifkan mata batin ataupun cara nak membuka mata batin senang. Pertama, mata batin ni perlukan cahaya. Cahaya apa sahabat-sahabat? Cahaya lampu suluh. Cahaya api api lighter kan? Cahaya api lilin. Bukan sahabat-sahabat, salah. Mata batin nak buka perlukan cahaya. Cahaya itu adalah amalan. Amalan-amalan yang kita bawa sahabat-sahabat. Tak kisahlah amalan tu sejenis apa pun, asalkan amalan tu adalah amalan suci. Kalau agama Islam, amalan ayat-ayat Al-Quran. Kalau agama yang lain, amalan-amalan yang suci lah, bagi masing-masing agama lah. Lepas tu, tak kisah amalan tu dibacakan Al-Fatihah ke, buat amalan Fatihah ke, buat amalan Qul Huwallah ke, buat amalan zikir selawat Jibril ke, zikir ke, apa ke, Allahu wujudullah ke, zatullah ke, sifatullah ke, tak kisah. Asalkan namanya amalan. Amalan itu adalah cahaya. Amalan tu akan jadi cahaya dalam diri kita. Amalan tu juga akan jadi cahaya dalam hati kita, fikiran kita. Amalan tu juga akan bersihkan diri kita dari segala aura-aura yang tidak baik, aura-aura yang hitam. Amalan-amalan tu lah. Walaupun amalan tu nampak remeh, simple, tapi kalau kita hari-hari buat, insya-Allah benda tu manfaat. Padu sahabat-sahabat, dia akan jadi padu terbaik ni. Kedua, nak buka mata batin tak okey. Dah ada amalan tu tak okey sahabat-sahabat. Kunci segala amalan ataupun kunci segala ilmu tu yang perlu kena ada pula. Yang kedua ni, kunci segala ilmu. Kunci segala ilmu adalah keyakinan. Keyakinan paling penting sahabat-sahabat. Itu adalah kunci segala ilmu sahabat-sahabat. Kalau tak ada keyakinan, kau belajarlah 1000 ilmu pun takkan jadi sahabat-sahabat. Takkan jadi. Kalau kau ada yakin, insya-Allah baru jadi. Lepas tu keyakinan, fokus, sungguh-sungguh. 3 benda ni korang kena pegang. Sahabat-sahabat kena pegang 3 benda ni,
buat amalan sahabat-sahabat, insya-Allah mata batin sahabat-sahabat akan terbuka. Faham kan? Apa tu mata batin? Mata batin, mata batin boleh melihat benda yang tidak boleh melihat. Gunakan mata zahir kita. Mata zahir tidak boleh melihat apa yang mata batin boleh melihat. Itulah mata batin, sahabat-sahabat. Tak susah pun. Amalan je. Kalau hari-hari kita buat amalan tak putus, insya-Allah. Kalau pada orang Islam, kalau boleh, solat 5 waktu tu jangan putus kalau boleh. Macam saya pun masih putus-putus lagi, sahabat-sahabat. Tapi insya-Allah kalau saya punya zikir ke, saya punya amalan ke, insya-Allah saya tak putuskan. Saya macam mana pun saya akan sempatkan juga. Saya akan buat amalan saya. Sebab amalan tu bukan hanya kita dekat dunia je, sahabat-sahabat. Sampai ke akhirat besok, amalan tu akan jadi saksi kita, bukti kita. Okey, sahabat-sahabat, saya rasa dah cukup kot keterangan saya yang saya berkongsi kepada sahabat-sahabat. Dan kepada sahabat saya sendiri yang bertanya tu, rasanya dah cukup kot. Kalau tak faham lagi, faham sendirilah. Saya dah penat dah sebenarnya. Okay, kalau macam sahabat-sahabat tengok saya ni adalah mata zahir, sahabat-sahabat. Kalau sahabat-sahabat nampak aura yang ada dalam diri saya, itu adalah mata batin, sahabat-sahabat. Mata batin boleh nampak zahir, dan mata batin boleh nampak benda yang wujud dan benda yang gaib. Itulah mata batin, sahabat-sahabat. Mata zahir, dia cuma hanya boleh nampak benda yang wujud je. Kalau sahabat-sahabat nampak saya ni, kalau tak nampak buta. Maaf sahabat-sahabat, gurau. Kalau sahabat-sahabat tak nampak saya, betul lah, buta lah kan. Ada air terpampang ni. Maaf, gurau sahabat-sahabat. Apa yang sahabat-sahabat nampak saya ni adalah gunakan mata zahir, sahabat-sahabat. Tapi kalau sahabat-sahabat gunakan mata batin, mungkin sahabat-sahabat nampak saya dan sekali ingat aura yang ada dekat saya. Itulah mata batin, sahabat-sahabat. Okey, sampai situ saja. Kalau saya ada tersilap kata, saya mohon maaf. Mungkin sahabat-sahabat di luar sana lebih dalam faham soal mata batin, lebih dalam faham soal tenaga dalam. Kalau saya ada tersilap, saya mohon maaf. Saya minta maaf. Sebab saya pun masih belajar. Ilmu saya tu masih kecil. Kalau katanya jarum, ujung jarum tu kan tajam kan. Ujung jarum tu tajam, kecil kan. Ilmu saya lebih kecil dari ujung jarum tadi. Jadi saya minta maaf kalau sebesar-besarnya kepada sahabat-sahabat. Sampai situ saja. Jangan lupa like, subscribe dan komen. Assalamualaikum pada sahabat-sahabat satu Malaysia dan satu dunia. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala wasallam.